السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kita ingin melihat muka surat 173 surah Al-A'raf ayat yang ke-175. Ayat yang ke-175 surah Al-A'raf. Dalam Quran biasanya ada muka surat 173. Kita baca sampai ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah, Kau lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, Kau mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kau jadikanlah kami ini orang-orang yang suka sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat. Kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Amin ya rabbal alamin. Kita tengok di sudut bahasa yang Allah guna. Watslu ayat perintah. Watslu, wahai Muhammad, kau tilawahkan, kau bacakan secara faham. Tilawah ni baca secara faham. Alaihim, ke atas mereka. Mereka ni umat Nabi pada waktu itu, orang Quraisy, orang-orang Yahudi yang ada di Mekah, Madinah sekitar itu, dan juga orang-orang Nasrani. Bacalah ke atas mereka. Baca apa? Satu cerita, iaitu naba'alladzi atainahu ayatina. Ini yang diminta oleh Allah kepada Nabi untuk baca kisah ini kepada orang-orang Mekah pada waktu itu, iaitu naba', satu berita besar. Naba' ni berita besar. Al-Ladis, iaitu berita seorang yang atainahu, kami kurniakan kepada orang tersebut ayatina, ilmina, ulumana. Ayat kami ni maknanya ilmu. Allah beri pada seorang itu ilmu sehingga dia belajar ilmu itu jadi alim. Ayat ni ayat-ayat kami lah. Sebab ayat-ayat Allah ni bila kita reti semua, dia jadi kita berilmu. Satu. Yang kedua, dia jadi kita ini sihat. Dua. Yang ketiga, dia jadi kita ini nampak tempat tuju. Tiga. Yang keempat, dia jadi kita dirahmati Allah. Hidup dunia sempurna, ekonomi baik, keselamatan terjamin, dapat redha Allah pula. Ini orang yang bila diberi kurnia kepadanya ayatina, dia dapat empat perkara. Pertama, dia dapat apa? Dapat ilmu. Yang kedua, dia dijamin kesihatan dalam dan luar. Yang ketiga, dia bergerak atas hidayah Allah. Yang keempat, ekonomi dia dijamin. Satu, ni rahmat dia panggil rahmat. Ekonomi dia dijamin, keselamatan dia dijamin, dan dia disukai dan diridai Allah.
Kat mana kita ambil perkara ni? Kita ambil daripada surah Yunus ayat 57 dan 58. Kan? Cuba tuan-tuan buka surah Yunus sikit je. Jadi kadang-kadang kita penting juga tengok kalau surah Yunus ni berada pada muka surah 215. Ini hujah yang Quran ini, ayat-ayat Allah ni, dia beri kita 4 perkara ni. Surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, kan? Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu pendidikan yang sempurna daripada Tuhan kamu. Ilmu itu. Wa shifaa'un lima fi sudur, dan telah datang juga kepada kamu penawar segala penyakit yang ada di dalam tubuh kamu, dalam dada kamu. Yang ketiga, wahudan, dan telah datang kepada kamu petunjuk yang akan tunjuk jalan kepada kamu untuk kamu sampai kepada destinasi. Wa rahmatul lil mu'minin, dan telah datang kepada kamu rahmat. Rahmat inilah yang ada kata tadi, 3 tadi. Dari segi rahmat, pertama ekonomi terjamin. Yang kedua, keselamatan terjamin. Yang ketiga, Allah redha dan Allah balas dengan balasan syurga. Ini kalau kita tengok apa-apa pun, kat mana pun perkataan rahmat ini standardnya begitu. Kalau kita kata negara kita negara rahmat, kan? Negara rahmat sepatutnya masalah ekonomi tak ada langsung, Allah jamin. Kalau betul-betul negara kita ini rahmat, tidak ada masalah ekonomi, semua orang dapat nikmat hidup. Kalau orang susah dibantu oleh orang miskin, orang kaya. Dari sudut pertahanan negara dijamin selamat. Selamat negara rahmat. Yang ketiga, Allah sendiri redha. Dari sudut kita itu, dan Allah redha. Inilah rahmat. Tapi perkara ini perlu ditadbir secara iman. Sebab itu dalam ayat ini, wa rahmatul lil mu'minin, rahmat ini hanya diberi kepada orang beriman. Maknanya kena ditadbir urus secara iman. Makna secara iman ni maknanya ikut tata susila agama ni, agama yang Allah kata. Ini dan kita tengok dalam ayat selepas pada tu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Biasanya masyarakat yang memiliki perkara ini masyarakat yang happy, masyarakat yang falyafrah, falyafrah. Allah perintah wajib gembira orang yang ada Quran dan ada kefahaman Al-Quran itu, amal Al-Quran itu. Jadi di sini dia guna Quran, dia guna dengan nama mau'izah, syifa, hudan, rahmat lil mu'minin. 4 nama Quran. Quran biasa kita kata Quran kitab Allah, tapi di sini dia tak guna nama Quran, dia nama peranan dia. Peranan Quran, peranan ayat-ayat Allah ialah mau'izatun lil rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. 4 disebut gelaran kepada Al-Quran ataupun ayat-ayat kami. Jadi kita tengok lagi yang tadi Al-A'raf. Jadi Allah kata watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Makna orang ni Allah telah kurniakan kepadanya ayat-ayat kami.
Maknanya ni kita sekarang berada ayat yang kita mula tadi, ayat 175 ni. Maknanya bila disebut ayatina sama dengan ayat tadi lah. Apa yang berlaku kepada orang alim ini yang Allah minta Nabi cerita kepada kita ni? Minta cerita kepada masa Nabi kan, apa orang-orang Arab lah. Sekarang ni kita dah terima daripada Nabi Quran, cerita pada kita lah. Orang alim ini bila dia belajar, dia dapat ilmu daripada Allah, dapat kesempurnaan ilmu daripada Allah, dapat petunjuk daripada Allah. Dia buat apa? Falsalakha minha. Dia tinggal ayat-ayat, tak pakai ilmu dia. Falsalakha, maka dia melepaskan diri minha, daripadanya. Nya tu ayatina. Falsalakha, dia tak pakai ayat-ayat ilmu-ilmu yang dia belajar tu, dia tak pakai. Falsalakh, insalakha ni terlepas kerana dia biar. Ilmu ni kalau kita tak amal, dia terlepas, dia pergi sendiri, hilang sendiri. Insalakha ni fi'il yang menunjukkan terjadi bila diabaikan. Quran ni kalau kita belajar tak amal, dia lari daripada kita. Kita rasa malam, kita rasa tak berapa semangat nak laksanakan sebab kita abai terhadap ilmu yang kita dikurniakan Allah. Falsalakha minha, dia melepas diri daripada ayat-ayat tersebut. Bila dia tak pakai ayat sedangkan dia reti, apa terjadi selepas itu? Fa'atba'ahu syaitan. Syaitan pun boleh masuk dalam diri dia. Syaitan pun boleh masuk. Makna orang alim ni selagi di mana dia beramal dengan ilmu dia, syaitan tak boleh join. Syaitan tak boleh join. Bila dia insalakha, dia tinggal ilmu. Insalakha minha, dia tinggal ilmu. Maknanya dia tak beramal. Dia reti tak beramal. Maka fa'atba'a, atba'a yutibi'u itba'. Itba' ni dia follow dan bersama syaitan wali syaitan. Maka bila syaitan boleh masuk, adakah orang alim itu boleh selamat diri daripada sebarang keburukan? Tak boleh. Fakana minal ghawi, maka jadilah orang tersebut kanan-kanan alladhi ataina, adalah orang tersebut termasuklah minal ghawi, orang yang ghawi. Ghawi ni orang yang sesat, orang ghawi. Syaitan ghawi kan, syaitan al-ghawi. Kalau syaitan masuk campur dalam urusan kita, kita akan terikut dengan dia. Selagi mana syaitan tak boleh masuk, kita ada panduan. Tapi bila syaitan atba'ahu, mengikutinya, otomatik Allah kata, mu tak boleh tahan dia, mu akan ikut dia. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali syaitan masuk dalam diri kita. Kita sentiasa beramal dengan 3 kun, nak tidur kan, beramal dengan ayat kursi. Syaitan tak boleh join. Syaitan tak boleh join. Bila kita tak baca, syaitan masuk. Bila syaitan masuk, kita tak selamat. Buktinya Allah kata, lepas dia kata fa'atba'ahu syaitan, fakana, terus ayat fa'atba'ahu syaitan fakana huwa, maka dia tu jadi apa? Minal ghawi, sesat terus. Maknanya tak ada ayat syaitan ni kita tak boleh lepas. Sebab tu seronoknya kita hidup ni Allah bagi Quran pada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut taraktu fikum amrain, aku tinggal kepada kamu 2 kerja, 2 amr ni perintah, urusan, 2 urusan yang kamu kena buat. In tamassaktum, ini perkataan in tamassaktum,
Jika kamu pegang betul-betul bihima, dengan kedua-dua itu, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, iaitu kitab Allah wa sunnati. Jadi tuan-tuan kena tamassaka. Tamassaka ni kita pegang, jangan lupa. Ada pegang, jangan lupa. Nak buat apa dengan Quran? Pegang, jangan lupa. Baca, faham, hayati, amal. Yang kita duduk buat satu persatu ni, faham kan? Tak faham. Lepas tu kita keluarkan intipati daripadanya untuk diramalkan. Boleh. Itu maknanya ayat ni kita nampak, oh begitu hidup seorang yang berilmu ni. Satu, ilmu yang diberi, yang kita ada ni dikurniakan Allah. Bukan kamu bijak, bukan kamu hebat, bukan kamu, diberi oleh Allah. Bukti Allah kata atainahu, kami kurniakannya ayatina, ayat-ayat kami. Tapi dia tak sabar, dia lepas diri, fansalakha minha. Bila dia ilmu tak guna, fa'atba'ahu syaitan, syaitan pun masuk dalam diri dia. Bila syaitan masuk, tidak ada jalan lagi untuk selamat, fakana minal ghawin. Ayat berikut, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau ni kalau orang tadi yang sesat tadi, yang ada ilmu, yang Allah beri ilmu, Allah boleh tak nak syaitan tu masuk dari dia, tapi Allah uji dia. Allah uji dia sejauh mana dia pakai ilmu dia. Kata Allah, walau syi'na, kalau kami nak, kami tu Allah, la rafa'nahu biha, pasti kami selamatkan orang itu dengan ayat-ayat tadi. Boleh? Sebab kalau Allah nak, tapi Allah serah ke dia, dia yang menentukan. Allah boleh mempertahankan dia. Tadi dia beri ilmu, dia boleh mempertahankan. Tapi bila ada ilmu, kita sendiri kena buat keputusan dengan ilmu kita. Walakinnahu akhlada, tetapi orang itu pilih dunia. Akhlada fil ilal ardi, pilih nak hidup yang nak seronok, lupa kepada ayat-ayat Allah tadi, lupa kepada ilmu untuk amalkan. Dengan sebab dia akhlada ni maknanya khalidin, kekal, nak kekal dengan dunia, tak nak amal dengan ilmu tu kan. Bila kita nak ilmu, ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Yang boleh buat kita buat, yang tak boleh buat kita tinggal. Dah, dia nak ambil semua. Akhlada ilal ardi. Bila dia ambil jalan ini, wattaba'a hawa, dia pun ikut kehendak hawa nafsu dia. Orang alim boleh jadi gini. Siapa yang contoh macam ni? Yahudi. Yahudi ni dinamakan ahli kitab. Ahli kitab kan, orang yang mahir dalam kitabnya, orang pakar, orang berilmu. Tetapi bila datang Islam, yang mereka sendiri sebelum Nabi lahir duk berdakwah kepada orang Arab, dia kata, kami daripada Syam datang ke Mekah, ke Madinah ni nak tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa di antara kamu yang tak ikut Nabi Muhammad, kami akan menentang dan kami akan jadikan kamu orang yang paling hina. Lepas tu dia tunggu pokok Yahudi ni yang daripada Syam pergi ke Mekah buat niaga. Ada di antara mereka yang ada, kebanyakan mereka hebat perniagaan di Mekah, di Madinah. Kemudian bila Nabi lahir, dia terperanjat bahawa Nabi yang diutuskan itu adalah orang Arab. Dia jangka Nabi Muhammad itu orang Bani Israel, rupanya orang Arab. Dengan sebab ketidakpuasan dia itu, tak ikut kehendak dia, jangka dia itu, dia
tinggal Nabi, tinggal Quran, maka syaitan bersama mereka. Itu mungkin kita kias dengan Israel, dengan Yahudi lah. Walaupun contoh yang Allah bawa di sini seorang di zaman itu. Baik, kita tengok ayat ni kan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Orang yang berilmu ni, bila Allah beri ilmu, dia kena timbal balik sendiri, dia kena rancang, dia kena sabar, dia kena beramal. Allah tak jaga dia dah, Allah lepas dia. Kalau dia beramal dengan ilmu dia, dia selamat. Tetapi orang ini, walakinnahu akhlaka, dia pilih untuk memu di dunia, untuk ikut hawa nafsu, wattaba'a hawahu, lalu ittaba'a, dia ikut kehendak hawa nafsu dia. Orang ni, inilah yang kita takut. Kita takut berlaku pada mana-mana kita yang berilmu, yang Allah beri ilmu, tapi nampak hak benar, tapi tak terima, tak ikut. Dan sebab itu kita diminta dalam surah, dalam Fatihah, dua jenis orang yang kita minta berlindung. Ghairil maghdubi alaihim, akhlak kita tu orang yang Allah murka ke atas mereka. Siapa? Iaitu orang yang ada ilmu tapi insalaha minha, dia lepas diri, dia tak beramal dengan, dia pilih dunia, ikut hawa nafsu. Orang ni minta berlindung, iaitu Yahudi, Nasrani. Yang kedua, walaqali, orang jadi follower tanpa ilmu, orang jahil. Dhali ni orang jahil, dhali dengan mana jahili, orang jahil, tapi jahil ni jahil agama lah, bukan jahil dunia ni okey, dia power, cuma agama dia jahil, tapi dia ikut siapa yang dia rasa selesa. Kita tak boleh ikut selesa, ikut apa yang dipandu Allah. Ikut selesa, sedap belaka dah. Ni waktu jadi berubah-ubah tu, kita hari ni esok tu, sebab kita ikut selesa. Kita tak reti pasal ayat-ayat Allah, ataupun kita reti tapi tak ambil peduli terhadap ayat Allah. Dua ni kita kena berhati-hati dalam hidup kita. Boleh itu. Famasaluhu, perumpamaan orang tadi tu, kamasalul kalbi, orang ini seumpama seekor anjing. Orang ini kan, macam mana anjing? In tahmil alaihi yalhas, jika engkau kejar dia, yalhas, dia akan menyala. Orang berilmu macam anjing, ya Allah, kan? Au tatrukhu, ataupun engkau lari. Tatruk tu tinggal, tarokat tinggal lari ya. Yalhas, dia menyala juga, kan? Maknanya orang yang ada ilmu seperti seekor anjing, yang kalau kejar dia menyala, kalau tinggal pun dia menyala. Macam mana? Macam mana kita nak fikir orang berilmu, kan? Bak dia menyala ni, bercakap ni alim, tapi buat dah, kan? Zalika masal, itu tu ada cerita ni, masal, perumpamaan al-qaumi, satu kaum, alladzina kadzabu bi ayatina, kaum itu orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami. Mana-mana kaum yang mendustai ayat-ayat Allah, dia jadi begitu, dia jadi macam ni. Dari sudut ilmu, kepakaran, Masya Allah, tapi Allah tak reda. Sebab dia tidak beramal dengannya. Faqsusil qasas, maka ceritakanlah wahai Muhammad kisah ini. Ceritalah wahai Muhammad kisah ini. Allah suruh faqsus, itu perintah. Tadi watslu, yang di faqsus. Salah utlu tu
baca serta kisah biar orang itu faham. Al-qasas, qasah ini, qasah ni kisah lah, kita sebut berkisah, tapi plural, qasas. Kisfatun qasas, faqsusil qasas, engkau kisahlah, ceritakanlah al-qasas, kisah-kisah seperti ini. Untuk apa kita kena cerita ke orang kisah-kisah yang berlaku begini? Tujuannya ialah la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka itu kembali berfikir, fikir, tak buat benda-benda yang bahaya ni, benda yang sia-sia diberi ilmu, tapi kita pilih jalan yang ikut selera hawa nafsu kita. Maka orang itu macam anjing yang menyalak, dapat makan nampu menyalak, tak dapat makan nampu menyalak, sama je. Dah anjing ni. Sa'a mathalanil qawm, buruknya perumpamaan kaum yang macam ni. Ayat berikut tu. Sa'a, sa' ni mana su, kita kata melamuk su, orang berilmu yang jahat. Sa'a, telah menjadi jahatlah mana-mana kaum seperti ini yang alladzina, yang mereka itu kadzabu bi ayatina. Satu orang yang macam tadi Allah hukumkan dia jahat, ulama jahat, orang berilmu yang jahat. Satu. Yang kedua, Allah hukumkan dia wa anfusahum, akan diri mereka. Kenapa saya terjemah, kita terjemah wa anfusahum ni akan diri mereka? Dia objek depan. Asalnya gini, kanu yadlimuna anfusahum, asalnya wa kanu yadlimuna anfusahum, anfusahum duduk lepas yadlimun, itu asal ayat. Kemudian Allah ambil letak depan untuk menunjukkan terlalu bodoh orang ini, terlalu bodoh orang yang diberi ilmu lalu ikut hawa nafsu. Bodoh apa bodohnya? Dia merugikan diri sendiri, menzalim. Ada tak orang zalim diri sendiri? Tak ada. Tapi dia ni, dia zalim diri sendiri. Satu. Yang kedua, Allah menggunakan plural, wa anfusahum, sedangkan kisah ni seorang. Kisah tadi, nama alladhi, berita seorang yang kami beri rezeki, kami beri ilmu. Tiba-tiba di akhir Allah kata, mana-mana kaum yang Allah beri ilmu tidak beramal ataupun mendustai dengan ayat-ayat Allah, saat kaumnya jahat, kaumnya jahat. Dalam masa yang sama, kaum itu bodoh kerana zalim diri sendiri. Berat ni kan, zalim diri sendiri. Waliyahzubillah. Kaum al-kaum ni, kalau kita kan kaum Melayu, kaum Cina, kaum Arab, al-kaum, satu bangsa, bangsa yang tidak menerima ayat-ayat Allah. Salah dia zalim diri dia sendiri. Itu dua, kita tengok ayat 177 ni, dua kemurkaan Allah kepada orang yang berilmu tetapi tidak beramal, ataupun orang yang mendustai ayat-ayat Allah ini. Pertama, dia itu digelasah. Yang kedua, dia merugikan diri dia sendiri. Di akhirat nanti dia masuk neraka walaupun dia seorang yang reti. Habis itu, ayat yang terakhir hari ni ayat ni kalau kita baca ayat terakhir ni, kalau kita baca tanpa baca atas, kita akan macam kita kata, oh, hidayah itu ditentukan Allah. Kalau Allah nak beri petunjuk, dia dapat petunjuk. Kalau Allah nak sesat dia, sesatlah dia. Jadi kita ni ada apa? Kita buat pun belum tentu jadi baik. Tak, ingat atas. Maknanya ayat mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Ayat ni kena baca sekali dengan ayat
hok mula kita baca tadi. Kena satu set nak baca. Kalau baca hok ni kita jadi macam rendah diri, macam rasa tak guna kita ni. Buat baik pun mungkin Allah tak beri baik. Baik tak payah buat, baik tak payah sembahyang, ikut Tuhan lah. Jadi orang yang macam tu. Kita kena baca sekali. Kita kena baca gini. Mayyahdillah. Sebelum mayyahdillah tu kita kena ambil atas. Man atainahu ayatina. Orang yang Allah beri ilmu, yang Allah gunakan kepadanya ayat-ayat kami, fa'amilu biha atau fa'amila biha, lalu dia beramal dengan ayat-ayat kami, dia tidak bersalah, yahdillahu, Allah akan tunjuk hidayah dia. Kena faham gitu. Sesiapa yang dikurniakan Allah ilmu, kan, kita ambil atas tu. Sesiapa yang Allah kurniakan kepadanya ilmu, lalu dia beramal dengannya, baru kita baca yahdillah, Allah beri hidayah kepada dia. Fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapat hidayah. Muhtadi ni orang dapat hidayah. Maknanya kalau kita baca sini saja, ayat ini saja kita baca, kita kata siapa yang Allah beri hidayah, dialah orang yang mendapat hidayah. Wa man yudlil, sesiapa yang Allah sesatkan, mereka orang rugi. Macam kita tak ada peranan, macam kita kalau kita baca ayat ni. Tapi kalau kita ambil hal tadi, memang kita diberi apa ilmu, kita diberi pilihan. Kalau kita pilih untuk meninggalkan ilmu dari sudut beramal, maka kita sesat. Tapi kalau kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, kita akan selamat, diberi hidayah. Begitu kita kena baca. Wa man yudlil, maknanya sebelum yudlil ni kita kena ambil atas. Wa man atainahu, dan orang yang kami beri kepadanya ayatina. Ni kita baca. Kena sambung itu. Sesiapa yang kami beri kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, lalu dia lepas diri daripada ayat situ, yudlil, baru baca yudlil, dia akan disesatkan Allah. Faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Maknanya Quran ni macam ada dalam parlimen kan, orang bukan Islam baca ayat Quran, dia ambil sini, dia ambil satu, dia tak reti ayat-ayat lain, pandai baca, dia belajar baca. Non-Muslim kan, dalam jadian Disember tu tak boleh, bukan ahli. Dia baca Quran, berhujah gini. Itu satu perkhianatan kepada agama yang dia tak reti, dan dia bukan ahli, dan dia tidak pun diminta untuk berhujah dengan itu. Bukan dia ahli. Orang yang berhujah dengan itu, orang yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia ambil untuk pakai gitu terjadi. Jadi inilah antara perkara yang kita kena sama-sama beringat dan mengambil panduan ayat ini, ayat 175 sampai, sebenarnya ada lagi ayat itu, tapi dia lebih meneranglah ayat selepas 179 itu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ayat selepas itu. Pada berkaitan ayat ini lagi, sesungguhnya kami sediakan dan di Jahannam itu ramai di kalangan jin dan manusia. Manusia yang macam mana? Lahum qulub, dia ada ilmu tapi dia tak faham ilmu. Ada walahum a'yunun la yubsir, dia ada mata tapi tak guna mata. Walahum adhanun, ada telinga tapi tidak mendengarkan. Mereka itu macam ulaika kal an'am, macam tadilah juga, mereka itu macam binatang termakan. Bal adhal, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah ghafil, ni orang ada ilmu tapi dia tak pakai.
Jadi tempat dia Jahannam, dan ramai di kalangan manusia dan jin dan manusia yang tak guna akal, tak guna mata, tak guna telinga. Mudah-mudahan tuan-tuan dan rahmati Allah, bila kita dengar ayat-ayat ini, kita jangan lepas diri daripada cari ilmu. Dan kita cari ilmu untuk amal, bukan untuk kita guna untuk cari sesuatu nasib dunia sahaja. Untuk beramal, untuk melaksanakan segala perintah Allah, maka itulah orang yang mendapat hidayah. Tapi kalau kita ada ilmu, tetapi kita gunakan untuk kepentingan hawa nafsu, maka kita disesatkan Allah. Dan kitalah orang-orang yang al-khasirun, orang yang rugi dalam ayat yang terakhir yang kita baca ini. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. Qul qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw